Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengumpulkan dua solat tanpa sebarang keuzuran, sesungguhnya dia telah tiba ke salah satu pintu dosa besar. Hadis riwayat Hakim. Keterangan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jangan melambat-lambatkan dalam 3 perkara. Pertama, solat apabila telah masuk waktunya. Kedua, pengkebumian mayat apabila jenazah sudah disiapkan. Ketiga, mengawinkan seorang wanita apabila jodoh yang sesuai sudah didapati. Ramai orang yang menganggap diri mereka soleh dan mereka juga dianggap seorang yang mengambil berat tentang solat. Namun, disebabkan alasan yang kecil seperti safar, yakni perjalanan, mengurus kedai atau apa-apa pekerjaan, maka banyak solat ditinggalkan. Setelah pulang ke rumah, barulah mereka mengqadakkan solat-solat yang ditinggalkan itu. Tidak mengerjakan solat pada waktunya tanpa sebarang keuzuran, seperti sakit dan seumpamanya, adalah satu dosa besar. Walaupun dosa menangguhkan solat tidaklah sebesar meninggalkan solat, namun dosa tidak mengerjakan solat pada waktunya amat berat dan masih tidak mencukupi hanya dengan mengqadakkan solat kecuali dengan bertaubat. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahawa pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang solat. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menjaga solat maka pada hari kiamat solatnya akan menjadi nur, pembela dan penyelamat baginya. Sesiapa yang tidak menjaga solatnya, tiadalah baginya nur, pembela dan penyelamat. Pada hari kiamat, dia akan bersama-sama Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Keterangan. Semua orang mengetahui kekufuran Fir'aun yang begitu dahsyat sehingga dia telah mendakwa dirinya sebagai Tuhan. Haman pula adalah Perdana Menterinya dan Ubay bin Khalaf merupakan musuh ketat Islam daripada kalangan musyrikin Mekah. Sebelum hijrah, Ubay bin Khalaf selalu berkata kepada Rasulullah, saya memelihara seekor kuda yang diberi makan yang cukup. Saya akan membunuh kamu dengan menunggangi kuda itu satu hari nanti. Nabi SAW sekali pernah menjawab dan memberitahunya, insya-Allah, sayalah yang akan membunuh kamu. Dalam peperangan Uhud, dia berkeliaran di medan pertempuran mencari Rasulullah sambil berkata, jika Muhammad terlepas pada hari ini, tiada keselamatan lagi bagiku. Lalu dia pun mara menghampiri Nabi SAW untuk niat menyerang baginda SAW. Dengan niat untuk menyerang baginda SAW. Para sahabat radhiyallahu anhum dari jauh lagi ingin menamatkan riwayatnya. Tetapi baginda SAW berkata, biarkan dia datang. Apabila dia hampir, baginda mengambil lembing daripada salah seorang sahabat lalu melembing ke arahnya. Lembing itu terkena pada lehernya dan terguris sedikit. Dia terhoyong-hayang lalu jatuh dari kudanya. Dia lari lintang pukang sehingga sampai kepada tenteranya sambil berteriak, demi Tuhan, Muhammad telah membunuh aku. Orang kafir cuba menenangkannya sambil berkata, itu cuma meleceh sahaja, tidak usah dibimbangkan sangat. Namun dia berulang kali menjawab, Muhammad telah memberitahu kepadaku di Mekah bahawa dia akan membunuh aku. Demi Tuhan, jika dia meludahi aku pun, nescaya aku mati. Dikatakan bahawa jeritanya seperti seekor lembu jantan. Abu Sufyan yang begitu bersemangat dalam peperangan itu telah mengejeknya. Kamu begitu sekali menjerit hanya kerana luka yang sedikit. Kata Ubay, tahukah kamu pukulan siapa ini? Ini adalah pukulan Muhammad. Demi Lata dan Uzza, yakni nama berhala yang masyhur. Kesakitan yang aku alami daripada luka ini begitu dahsyat. Sekiranya kesakitan ini dibahagikan kepada seluruh penduduk Hijaz, maka semuanya akan binasa. Sejak Muhammad berkata kepadaku di Mekah bahawa dia akan membunuh aku sudah yakin bahawa aku tidak akan terlepas daripadanya.
Setelah Muhammad berkata semikian, jika dia meludahi aku sahaja pun, pasti aku akan mati. Dia mati semasa dalam perjalanan pulang sehari sebelum sampai ke Mekah. Kisah ini sepatutnya menjadi pengajaran bagi kita umat Islam. Seorang kafir yang sangat kuat kekufuran dan pemusuhannya terhadap Nabi SAW begitu yakin dengan ucapan Rasulullah. Sehingga sedikit pun tidak ragu-ragu terhadap kematiannya sendiri. Sungguh pun kita mengakui kebenaran baginda. Bahawa baginda adalah seorang Rasul. Mengakui kebenaran sabdaannya. Mendakwa mencintainya. Namun banyak manakah nasihat baginda yang telah kita ikuti dan sejauh manakah kita takut terhadap azab-azab yang telah diberitahu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu perkara yang perlu kita selidiki dalam diri kita masing-masing, dan lantaran itu tiada siapa pun yang boleh memperkatakan sesuatu tentang diri orang lain. Alhamdulillah, semoga begitu dengar samalah dapat kita ambil tibar amal sampai insya-Allah. Sudahi dengan tasbih kepada subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.